Sebab itu dalam kitab Lisanul Arab disebutkan bahawa orang yang futur ini sakana ba'da hiddatin. Dia tarik handbrake selepas laju. Maknanya sepanjang Ramadan laju betul. Pagi lepas sahur motor dia datang masjid. Sof duduk depan. Azan saja semayang sunat fajar. Habis sunat fajar ikut pulak sunnah Nabi, baring pulak atas tulang rusuk kanan. Itu sunat hukumnya. Tapi dalam masjid tak boleh buat macam dugong, bukan penuh baring. Itu sunnah tapi tak boleh buat dalam masjid. Nabi buat di rumah. Lepas itu tuan-tuan yang rumah dekat buat sunnah tu dapat pahala bonus ekstra. Ini rare lah, jarang orang. Ni dipanggil 100 sunnah yang ditinggalkan Nabi. Salah satunya adalah azan subuh, sunat fajar, baring. Bukan baring menerak tu pukul 10 baru bangun. Dia duduk ngereng atas tulang rusuk kanan. Nyenggeng, bahasa Kuala Lumpur apa saya tak tahu. Duduk ngereng gitu lah, duduk. Kan macam kata patung Buddha kan melampau pula. Tapi begitulah duduk ngereng. Kemudian macam Nabi dulu, dia lepas sembahyang 2 rakaat fajar, dia mengiring, dia sembahyang di rumah. Bila sahabat dah standby sembahyang subuh, bila Abi Rabah datang, ketuk pintu, "Ya Rasul, standby." Semua dah standby. Standby semua, beres bawah. Jom sembahyang. Nabi pun berjalan, sahabat dah standby. Qomat Allah Akbar, Allah Akbar, syara la ilaha illallah, sembahyang. Itu amalan Nabi. Katalah tuan-tuan tahun ni nak buat begitu. Wah, itu luar biasa sekali. Pisau orang boleh kalau dah satu soft ni macam dugong tu lah, apa baring gitu ya. Ni amalan rumah. Itu beli rumah biar dekat masjid, banyak amalan boleh buat. Sembahyang subuh bagus. Lepas subuh iktikaf pula. Lepas iktikaf mengaji Quran semuka 2. Kemudian balik rumah, sembahyang lagi kat rumah, sembahyang sunat. Dia sunat hukumnya memperbanyakkan sembahyang sunat di rumah. Itu kena ingat ya. Sunat hukumnya memperbanyakkan sembahyang sunat di rumah. Di masjid ni sembahyang fardu. Habis salah ke kalau saya sembahyang sunat di masjid? Tak salah, cuma tak ikut sunnah. Sembahyang sunat banyak di rumah. Kecuali sembahyang tahiyat masjid lah, tak payahlah tuan-tuan buat di rumah, tak buat di orang. Masuk rumah sembahyang sunat 2 rakaat. Abang sembahyang apa? Tahiyat masjid. Kenapa? Ustaz cakap sembahyang sunat kat rumah afdal. Ada. Dia sembahyang-sembahyang lain, sembahyang hajat ke, sembahyang duha ke, boleh sembahyang di rumah. Lepas tu tidur, bangun tengah hari. Tiba-tiba dalam kerancakan kita ibadah sepanjang Ramadan, masuk Syawal, habis. Itu dipanggil futur. Tarik handbrake, sakan ba'da hiddatin. Tiba-tiba masuk gia pi. Tengah di tu. Terpacak tayar tuan-tuan. Itu dipanggil futur. Dan ini semua fenomena yang sering menyerang kita. Itu ulama pesan, mu jangan jadi Ramadaniyun. Mu jangan jadi hamba Ramadan. Mu kena jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan seumur hidup. Hamba Ramadan setahun 30 hari saja. Tapi lah kata ulama futur ini penyakit yang menimpa semua orang. Saya kena, tuan-tuan kena, semua orang pernah kena sakit futur ini. Dan dia paling banyak menyerang ahli ibadah. Yang kedua banyak menyerang para pendakwah. Pendakwah ramai yang kena futur ini. Fed up, berhenti dakwah, malas ceramah dah. Bosan, ada. Itu selalu saya pesan penceramah. Penceramah kalau kuat mengajuk, berhenti je lah ceramah. Penceramah hati kena kental, tak boleh tisu-tisu kuat-kuat mengajuk, ngada-ngada, berhentilah jadi penceramah. Ada jenis penceramah kuat mengajuk. Tengah ceramah, wah, datang Bilal, "Ustaz, tak maaf kita nak beri azan kejap." Saya tempat lain terus je ceramah. Tak nak dengar saya ceramah ke? Tak, sini kita azan sekejap untuk Syiah. Tak apalah, dia tutup kitab balik je. Ceramah jenis apa? Cak ayam gitu. Azan je pun. Azan je pun. Tisu. Berhentilah buat kerja dakwah. Ingat cerita Nabi Yunus. Nabi Yunus tu bukanlah kita memburukkan Nabi Yunus. Nabi Yunus ni cerita dalam Quran. Dia kan kena telan di ikan. Apa sebab kena telan di ikan? Dia cerita dalam Quran. Rupa dia merajuk. Dia mengajar pula. Dia jadi macam cikgu pula lah. Dia dihantar jadi nabi di satu tempat bernama Ninawai. Ninawai ni sekarang dalam peta Google Map Nineveh. Nineveh ni terletak di Mosul, di Iraq. Dia berdakwah di sana 30 tahun.
Tapi bayangkanlah 30 tahun dia ngajar, anak murid dia 2 orang je. Rubil dengan Tanuh. Apa perasaan tuan-tuan mengajar anak murid 2 orang je? Marah anak murid tak bawa laptop cerita lain. Ini marah 2 orang tu 30 tahun. Rasa nak terajang rasa. La ilaha illallah. Tuan-tuan mengajar, kalau yang cikgu masa PDPR, anak murid tutup kamera pun kita angin. Budak-budak ni aku mengajar, aku bagi nak gerak, dia kamera pun tak buka. Kita manusia. Maka Nabi Yunus pun muka tula je datang muka sama. Nak marah sekarang kena sabar. Dia dah sabar 30 tahun. Tak ada langsung orang lain nak datang belajar. Akhirnya Nabi Yunus kata, saya ingat saya nak berehat lah dulu. Kita ambil cuti semester lah, cuti break semester. Saya tak daya nak berjalan-jalan juga. Jadi dia pun naik kapal. Naik kapal, berlaku satu tragedi, dia jatuh dalam laut, dia telan oleh ikan. And the rest was history lah. Semua ada dalam Quran cerita itu. Jadi pelajaran untuk pendakwah, Nabi Yunus dulu dia ada sikit merajuk kepada kaum dia. Maka Allah berikan pengajaran, jatuh laut, telan di ikan. Jadi kalau penceramah kuat merajuk, esok jatuh sungai Kelang makan ikan patin padai muka. Merajuk apa buat kerja dakwah. Kita dakwah ni tak ada orang pun tak apa, main lantak lah. Lepas tu saya bersyukur kehadrat ilahi malam ni berceramah bersemuka adalah tuan-tuan tukang gelak 5-6 orang. Alhamdulillah. Bayar masa PKP berceramah depan laptop macam orang gila bercakap tuan-tuan. Orang tak ada apa, tak ada. Aduh, gila sekejap. Tuan-tuan try cakap dengan cermin sejam. Stres sekali cakap dengan cermin. Hai, lama gila aku ni. Jadi jangan ada futur lah di kalangan pendakwah. Begitu juga penuntut ilmu. Ramai yang futur, fed up belajar. Terutama postgrad lah. Buat master tak jumpa literature review, berhenti lah. Malas dah aku nulis, dia kata. Kalau literature review tak jumpa, soalah sama postgrad. Kerja je lah kalau gitu. Banyak fed up. Jangan. Sebab itu, ada satu lagi Nabi pesan, manusia ni jangankan amal ibadah, dia ada masa ups and down dia. Hatta iman pun ada masa ups and down. Iman kita. Sebab itu Imam Al-Hakim dan juga At-Tabrani meriwayatkan satu hadis Nabi pernah sebut, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlafu thawbal khalqu. Iman ni kata Nabi, dia boleh jadi usang di dalam tubuh manusia sebagaimana usangnya pakaian. Kita pergi kedai bandar, tengok bandar, baju-baju bandar dia dah season, dah usang. Begitulah iman. Iman yang kata Nabi, dia boleh season. Maka bagaimana solusinya? Fas'alullah ayyujaddidal iman fi qulubikum. Mu kena sentiasa doa kepada Allah supaya renew iman kau. Doa, ya Allah, adalah doa-doanya kita akan terangkan. Doa supaya refresh lah. Bahasa kita refresh lah. Kalau komputer ke apa, kalau lama sangat dah hibernate apa, kita refresh balik lah. Refresh balik bagi dia ringan semula. Refresh. Ataupun kita kalau telefon pun kalau terlampau berat sangat tuan-tuan, ringtone banyak, mesej banyak, picture banyak, image banyak, jadi kadang kita kena restart balik juga, dia kena refresh balik. Sama iman mesti doa pada Allah. Apatah lagi orang Melayu pula, orang Malaysia umumnya, dia bagi dia Allah ni duduk di Mekah. Tu pula masalah dia. Kat Suruhanjaya tak ada, dia tak berasa sangat. Jadi bila orang kita dengar ada sahabat nak ke Mekah, kirim doa, ya Allah, sebakul doa. Siap tulis, sila baca depan Kaabah. Satu kerja pula aku nak masuk depan Masjidil Haram, nak baca satu-satu. Sekarang ni pesen pula, doa ambil gambar pula depan Kaabah. Gambar. Aku baca dah, send. Pekak selagi. Ambil. Mungkin orang yakin, lebih yakin. Sedangkan Tuhan tu di mana-mana saja. Di Shah Alam ada, di Kuantan ada, bukan di Mekah saja. Tapi perasaan manusia. Saya dulu pernah sekali pergi musim haji. Pergi awal, masa tu bila musim haji, umrah dah tak ada besar, jadi memang orang kosong Masjid Nabawi. Masa tu Masjid Nabawi, ni cerita lama tahun berapa saya tak ingat, 99, 2000 gitu. Masa tu masih lagi orang tak ramai sangat lah.
Ada satu masa tu kat makam Nabi ni, dia tak ada pagar macam sekarang boleh berdiri, tak ada, boleh pegang pagar tu. Jadi ada semayang pergi ke Raudah. Raudah dulu mudahlah, orang tak ramai. Tapi sekarang lagi mudah sebab pakai iktamarna. Pakai iktamarna booking tuan-tuan. Kena kaki hack komputer, hari-hari pergi Raudah. Tahu mana ilmu hack kita pun tak tahu. Hari-hari dia boleh booking. Kita tak reti logo. Merah je iktamarna tu. Dia bagusnya iktamarna ni, bila kita boleh booking, kita saja semayang dalam tu. Dia bagi had lah, setengah jam adalah berapa orang berapa sah. Memang tenang betul semayang. Ada bagusnya pandemik ni. Kalau dulu-dulu tuan-tuan dapat Raudah, berebut satu hal. Nak semayang hajat tu, Allah, orang rapat. Kita pun dapatlah sujud dekat dengan kawasan mihrab tu. Doa ya Allah macam-macam, minta Allah dunia akhirat tolong. Habis semayang, orang melangkah, saya cerita atas kepala kita ni. Dah habis doa, angkat kepala. Angkat-angkat gelap. Ya Allah, ngapa blackout? Rupanya dia bawa kain Pakistan. Dia bawa jubah dia. Teruk sungguhlah. Orang begini ni. Sekarang ni tamarna ni okey lah sikit. Jadi semua orang merasa. Tapi masa awal-awal tahun 99, 2000, orang tak ramai. Saya duduk kat makam Nabi tu, tengok kali ada satu jemaah, saya ingat daripada Pakistan, India begitulah. Dia jentik kertas bulat-bulat dalam makam Nabi. Dia jentik. Kata, kan ni zibalah haram, mamnu zibalah hina. Ni makam Nabi. Mu zibalah, ini bukan sampah kata dia. Habis mu campur apa? Doa. Bapa mu campur. Orang kirim banyak, aku tak ada yang baca. Bagi Nabi teruslah, selesai kan. Kira tawassul teruslah. Segenggam doa ni. Dia jentik lah. Macam-macam lah cerita ya. Tak boleh begitu. Kita doa di mana-mana. Tuan-tuan doa sekarang di masjid tuan-tuan pun mustajab saja. Tapi mungkin kita rasa enggak marem. Lebih dekat berada di Masjidil Haram. Sama juga orang dia masukkan Ramadan, dia lebih dekat dengan Tuhan. Tidak, bagi kita orang hamba Allah bila-bila masa saja, di mana saja kita menyembah Allah, tetap taat kepada Allah secara konsisten. Cuma seperti disebut tadi, disebabkan kita manusia ada ups and down, maka kita khawatir ketika kita down itu tak sempat nak up balik meninggal. Itu kita takut. Kita tak mungkin up sampai pencen. Dah tak dapat. Dia ada turun dia. Sebab tu kadang kita pelik ada setengah orang. Dia ni kopiah tak kepala. Semayang tak tinggal. Tapi ada hari time pergi kulit kahwin karaoke 10 lagu menyanyi. Kita heran ni ngapa ni? Rupa masa tu dia tengah down. Bukan tengah up. Kita pun jadi heran betul. Ada. Dulu masa saya jadi kadi Temerloh, ada kita tangkap Tok Imam seorang, lucutkan gelaran imam dia. Tauliah dia kita tarik. Apa sebab? Dia bacaan bagus, muda-muda macam imam masjid ni lah, semua muda-muda. Tapi la ilaha Allah, naik Johan snooker peringkat daerah. Yang champion tu owner snooker Cina tu, dia naik Johan. Kata mu ni Tok Imam, janganlah nano sangat. Ada hari dia okey, ada hari tak okey. Ni masalah lah. Jadi kita doa, masa kita up tu okey lah. Masa tengah malas tu, ya Allah jangan mati ke aku pasal itu.